Antara paparan menarik hari ini. Sultan Selangor titah hormati keputusan Mahkamah Persekutuan. Naikkan taraf Akta 355. Tak munasabah had denda kekal RM5,000. Cuba Hasan buka mata apa kejayaan PAS laksana Islam. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah mengingatkan semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara perlu sentiasa didokongi rakyat Malaysia. Sultan Sarafuddin selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia bertitah demikian dalam mesyuarat MKI kali ke-71 di Putrajaya pada Khamis. Sultan Selangor turut bertitah di dalam menangani isu yang berbangkit ini, apa yang lebih penting ialah usaha kita dalam mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dengan mengkaji kaedah memperluas kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk mengubah Undang-Undang Jenayah Syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Titah baginda usaha-usaha ini termasuk mengkaji sekiranya ada keperluan untuk mencadangkan pindaan kepada peruntukan tertentu Perlembagaan Persekutuan dan atau Undang-Undang Persekutuan yang berkaitan bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri untuk mengubah Undang-Undang Jenayah Syariah termaktub secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan tanpa sebarang kekaburan. Baginda turut bertitah pelbagai pihak terutama ahli-ahli politik, pengamal undang-undang, para akademik dan rakyat biasa telah membuat pelbagai ulasan dan tafsiran terhadap keputusan kes tersebut dan terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kesan kepada keputusan kes tersebut. Namun demikian, terdapat juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai detik Black Friday kepada Undang-Undang Jenayah Syariah Islam di negara ini. Baginda bertitah antaranya melaksanakan kajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi termasuk analisis terhadap peruntukan undang-undang yang sedia ada secara menyeluruh, mengkaji keputusan-keputusan mahkamah tertinggi serta membincangkan isu-isu tersebut secara terperinci dan mencadangkan dan membuat pengesyoran tentang kaedah penyelarasan yang terbaik dan harmoni terhadap isu kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk mengubah Undang-Undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan mengkaji kaedah memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sultan turut bertitah jawatan kuasa khas ini telah diberi tempoh setahun dari tarikh ianya ditubuhkan untuk memberi sebarang cadangan kepada MKI dan seterusnya diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk diperhalusi dan diperkenankan. Sementara itu, Sultan Selangor turut bertitah menyuruh kepada semua pihak, terutama umat Islam agar bertenang dan tidak menimbulkan sebarang kekecohan, sementara menantikan cadangan dari jawatan kuasa khas berkenaan. Rakyat terutama umat Islam sentiasa melihat dan memandang tinggi kepada para ilmuwan Islam dan para alim ulama dan sentiasa mengharapkan sesuatu ketetapan berkaitan sesuatu hukum itu dapat disepakati oleh semua. Baginda bertitah telah tiba masanya umat Islam semua bersatu demi kekuatan umat Islam. Apabila umat Islam kuat dan bersatu padu, masyarakat bukan agama Islam akan menghormati umat Islam. Isu agama adalah sesuatu yang boleh menjadi sensitif kepada umat Islam. Oleh itu, elakkanlah dari tuduh-menuduh antara satu sama lain atas isu agama yang pada asasnya boleh kita selesaikan secara bersama. Dalam pada itu, Sultan Selangor turut menyuruh umat Islam di negara ini agar terus memperkukuh komitmen terhadap perpaduan dan ukhuwah yang selama ini menjadi teras kepada kemajuan negara. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mahu jawatan kuasa khas yang mengubah peruntukan Undang-Undang Islam mengesyorkan kepada Majlis Raja-Raja dan kerajaan agar menaik taraf Akta 355 iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Katanya kali terakhir akta itu dipindah adalah pada tahun 1984 iaitu pindaan bagi menaikkan hukuman had denda maksimum daripada RM1,000 kepada RM5,000. Katanya antara cadangan penting ialah untuk menaikkan had hukuman denda maksimum daripada RM5,000 kepada RM100,000. Setelah 40 tahun ada tidak munasabah had denda masih kekal pada RM5,000 memandangkan status ekonomi dan pendapatan rakyat sudah jauh berubah. Ashraf juga memberikan contoh kes yang melibatkan tuntutan nafkah sepencarian oleh wanita atau isteri kepada bekas suami yang bercerai atau ditinggalkan. Katanya banyak kes suami lebih rela bayar denda RM5,000 daripada kena bayar nafkah atau tuntutan harta sepencarian yang berjumlah puluhan atau ratusan ribu kepada isteri. Ini contoh ketidakadilan kepada wanita lantaran kengkangan perundangan seperti had bidang kuasa hukuman Mahkamah Syariah. Di bawah Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, pindaan 1984 memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak lebih RM5,000 serta tidak melebihi 6 kali sebatan atau apa-apa gabungan hukuman tersebut. Perdebatan mengenai kuasa perundangan Undang-Undang Syariah timbul sesudah Mahkamah Tinggi membenarkan petisyen untuk membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 yang dibuat Peguam Ni Ilin Zurina Ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman. Susulan kemenangan Ni Ilin, pelbagai pihak memberikan reaksi agar Undang-Undang Syariah dipindah oleh Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
UMNO melalui timbalan Presidennya Muhammad Hassan turut meminta semua pihak untuk meneliti cadangan membina Perlembagaan Persekutuan bagi memperkasakan undang-undang syariah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar memberi jaminan kedudukan Mahkamah Syariah kekal utuh seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan dan memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengambil beberapa langkah bagi memastikan pemekasaan Mahkamah Syariah akan terus berjalan. Menurutnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia akan diarah untuk segera mendapatkan alasan penghakiman kes tersebut untuk dikaji dan merangka perancangan selanjutnya. Bagaimanapun, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 9 anggota Mahkamah Persekutuan berkata, keputusan diputuskan tiada kena mengena dengan kedudukan Islam ataupun Mahkamah Syariah di negara ini. Katanya ia adalah mengenai sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan terbabit mengikut batas yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dr. Puan Zakashim meminta Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim lebih sedar akan strategi PAS manipulasi sentimen dalam isu enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Puan berkata hujah bekas Ketua Hakim Negara Abdul Hamid Mohamad lebih tepat berbanding Hassan yang berhujah undang-undang itu sebagai manifestasi kehendak rakyat Kelantan. Puan memetik Abdul Hamid bahawa tugas mentafsir perlembagaan terletak kepada Mahkamah Sivil bukan Mahkamah Syariah. Katanya pada Hassan kita mesti ada pada kerajaan PAS dan rakyatnya yang mahu Islam dilaksana sepenuhnya di negeri itu. Selama 34 tahun apa kejayaan PAS dalam pelaksanaan Islam? Cuba Hassan buka mata. Sebab itu hujah Tun Hamid lebih fokus dan penting. Hassan mempunyai pandangan yang berbeza dengan pemimpin parti kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Hassan juga seorang peguam membangkitkan PAS dalam mentadbir Kelantan sejak 34 tahun, 8 pilihan raya berturut-turut. Justru katanya ia adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan. Sementara Hamid dalam tulisannya berkata, mengulangi pendiriannya bahawa Mahkamah Sivil mentafsir perlembagaan, Mahkamah Syariah mentafsir Al-Quran. Katanya pindaan perlembagaan perlu dibuat jika mahu semua undang-undang jenayah Islam ditadbir oleh Mahkamah Syariah. Jika tidak, katanya undang-undang syariah akan terus dipolitikkan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.